أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ويبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bertemu lagi pada video kali ini. InsyaAllah Ustazah akan mengupaskan ataupun membincangkan tentang kefarduan puasa. Pada petang ini, petang yang penuh keberkatan, pada akhir bulan Sya'ban, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Bermula pada besok hari 13 hari bulan 4
2012 bersamaan dengan 1 Ramadan, yang mana kewajipan berpuasa ini kita ambil daripada dalil, daripada perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bermula daripada ayat 183 sehinggalah ayat yang ke-187. Dan 188 menceritakan tentang penyalahgunaan menggunakan harta. Kemudian ayat yang ke-188 dah masuk ibadat haji dan umrah. Jadi dalam surah ini, dalam ayat-ayat ini, jelas Allah mewajibkan kewajipan berpuasa. Pada ayat 183 yang telah Ustazah bacakan tadi, bermula dengan perintah Allah terhadap kewajipan berpuasa. Dalam ayat itu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu. Lafaz ini jelas menunjukkan kewajipan berpuasa, yang mana umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka akan ibadah berpuasa ini. Semuanya sama seperti mana yang disyariatkan, ataupun berbeza itu ada perbahasan-perbahasan yang lain lah. Begitu juga dengan ayat-ayat yang seterusnya, semuanya ada berkaitan tentang hukum berpuasa. Seperti mana dalam ayat yang seterusnya itu 184, Allah menceritakan tentang keuzuran seseorang itu yang boleh ataupun yang mengharuskan dia berbuka puasa, dan ada rukhsah untuk digantikan pada pada hari-hari yang lain. Dan pada bulan puasa ini juga Allah berfirman, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, yang mana bulan yang telah diturunkan Al-Quran padanya. Jadi itu sebab pada bulan Ramadan kita sangat digalakkan membaca Al-Quran, kerana Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz pada bulan Ramadan. Dan dalam rentetan ayat-ayat ini juga Allah menceritakan tentang keampunan dosa-dosa dan jaminan doa-doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada ayat 186, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, di mana Tuhan? Dan maka Allah kata apa? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya tentang aku, apabila hamba aku bertanya tentang aku, katakan pada mereka, aku dekat. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat.
Dan Allah bagi jaminan yang mana doa dan setiap permintaan daripada hamba-hamba Allah yang beriman, maka Allah akan memakbulkannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap permohonan hamba-hambaku apabila mereka berdoa. Jadi rebutlah pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, rebutlah peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik yang mungkin. Allah kata apa? Semua ibadah-ibadah ada yang mencatatnya. Tetapi ibadah puasa, Allah kata apa? Ibadah puasa adalah untuk aku, maka akulah yang akan menentukannya. Ini istimewanya ibadah puasa ni sehingga Allah nak bagi hadiah yang special, ya? Hadiah yang kita pun tak tahu bagaimana nilainya. Seolah-olah macam kita, Sultan bagi hadiah dekat kita, dia bagi direct dekat kita. Macam mana perasaan kita macam tu? Begitu jugalah dengan pahala puasa ni. Allah bagi direct pahala tu kepada kita tanpa perantaraan malaikat. Tanpa perantaraan malaikat yang menulisnya. Direct terus sampai kepada Allah, dan Allah yang menilainya, dan Allah lah yang memberikan pahala itu kepada kita. Jadi dengan peluang pahala yang melimpah ruah, keampunan yang terbuka luas, langit taubat sentiasa terbuka, syaitan-syaitan diikat, maka kita tidak ada pengganggu yang menghasut kita untuk melakukan sesuatu perkara yang menyalahi perintah Allah, dan kita akan menjadi ringan untuk melakukan ibadah-ibadah, insya-Allah. Sama ada di di waktu siang, di waktu malam, dan keseluruhan waktu kita dipenuhi dengan keberkatan bulan puasa ni, maka rebutlah dengan sebaik yang mungkin. Sebab kita nak sampai ke bulan Ramadan ni pun bukanlah sesuatu yang mudah, ya? Sampai Rasulullah ada satu hadis, sebelum kita sampai ke bulan Ramadan ni, kita kena minta doa, ya? Kita kena berdoa supaya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ini berada di bulan Ramadan. Sebab fadilatnya Masya Allah. Tambah-tambah lagi, adanya di bulan Ramadan ini Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang pahalanya 1000 bulan. Allah kata apa dalam surah Al-Qadr, surah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah kata apa? Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadan imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh untuk mendapat pahala, ataupun bersungguh-sungguh dalam beribadah, mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, maka ghufira lahu
ma taqaddama min zambih, maka Allah akan mengampuninya, memberi keampunan baginya terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kita ni kalau dah terhapus, insya-Allah lah, maka kita lakukan ibadah apa pun Allah akan terima. Kadang-kadang dosa kita ni lah yang menyebabkan ataupun yang menjadi penghalang kepada kita untuk mendapat keberkatan daripada Allah itu. Jadi Allah memberi jaminan untuk penghapusan dosa-dosa kita. Kita ni nak masuk syurga bukan sebab amalan kita sangat, tetapi dengan rahmat dan keampunan daripada Allah. Jadi sama-samalah kita rebut peluang yang tidak ternilai pahalanya ni, kan? Allah memang nak bagi special kepada orang Islam pada bulan Ramadan ini, sebab dia jumpakan kita pada bulan ini, maka kita rebutlah peluang ni. Kita dipanjangkan umur, masih lagi bersama-sama dengan Ramadan. Jadi selamat berpuasa. Semoga kita mendapat keberkatan dan memperolehi keampunan daripada Allah dan berada bersama-sama dengan orang-orang yang soleh-solehin, dan kita layak menjadi hamba Allah yang diberkati, diredai, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.